Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati dan sidang pendengar Hai yang berkahwani Allah Ustaz. SWT sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz bersama kami sekali lagi untuk meneruskan lagi perjuangan kita nak merasionalkan ataupun nak berkongsi tentang ilmu rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ikut-ikut pada minggu lepas kita dah mula tentang rasional warna. Warna putih kita dah mulakan minggu lepas. Jadi kali ni kita sambung dengan warna-warna lain. Kat belakang tu Ustaz, ya Allah dah ada dah tu nota-nota sikit tu. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian dan yang mengikuti kita di FB IKIM FM, hari ini istimewa sikit saya berikan kepada sedang pendengar. Minta maaf lah di radio hanya mendapat mendengar suara saya, tapi di FB kita pancarkan ke TV LCD belakang ni nota yang kita akan bincangkan. Jadi saya nak menyeru Yati dan sedang pendengar Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau nak dapatkan nota-nota ni boleh ke FB Ustaz Rusdi Al-Jauhari lah insyaAllah, ataupun pergi ke IG saya Ustaz Rusdi Al-Jauhari. Nanti kita akan berikan nota ni insyaAllah sebagai kita punya ulangan kepada kalau kita nak rujuk balik kita ada notanya insyaAllah. Jadi boleh dapatkan di FB page saya Ustaz Rusdi Al-Jauhari ataupun di IG lah Ustaz Rusdi Al-Jauhari insyaAllah untuk dapatkan nota ni. Okay. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ini Allah kira sebagai ibadah dan seterusnya dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya kita layak untuk boleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam kerana kita membicarakan tentang perihal keistimewaan, keterampilan dan juga suatu yang sangat berharga yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita layak untuk boleh syafaatnya yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Yati dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita kita baru je dapat berita semalam PKP untuk negeri Selangor, untuk wilayah Persekutuan, untuk negeri Johor dan Pulau Pinang disambung sehingga 4 Mac. Tapi tak apalah, insyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan. Kita pun dah hampir setahun dah duduk dalam PKP ni, PKP, PKPB, PKPP. Yang pentingnya kenapa masih lagi dilanjutkan mungkin dari sudut kita lah, kita sendiri, kita culas mungkin, kita tak jaga SOP mungkin, jadi kita tak putuskan rantaian COVID-19 ni dengan betul-betul. Sebab itulah dilanjutkan lagi. Walaupun ramai di kalangan kita mungkin rasa insya-Allah kan, tapi mungkin ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya. Bila kita nanti dah keluar kan daripada wabak ini, kita akan mensyukuri nikmat keamanan yang Allah beri pada kita sebelum ini dan kita dapat merasai, kita rasa syukur yang tinggi atas nikmat sihat yang Allah beri pada kita insya-Allah. Okey. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita bicara tentang rasional pakaian dan warna baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi hari ini. Sebab yang lepas kita hanya sempat bicara tentang rasional warna putih, warna putih. Okey. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab pakaian Nabi SAW, bab pakaian Nabi SAW, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang warna pakaian Nabi SAW. Pertama kita bincang tentang jenis pakaian dan jenis kain. Itu baginda SAW lebih gemar untuk memakai qamis. Qamis ni ialah jubah yang panjang sehingga separuh betis Nabi SAW. Okay. Ada belahan di bahagian dada Nabi, bahagian lehernya, kemudian panjang lengan Nabi SAW sampai ke pergelangan tangan Nabi SAW, itu adalah qamis ataupun kita panggil macam kurta, macam jubah pun kan. Sebab apa? Pertama, dia adalah material yang ringan. Jadi kita tak perlu bawa berat. Contohnya seluar yang tebal ni berat, baju yang tebal ni berat.
Jadi ini ringan. Okay. Yang kedua, selesa dipakai. Yang paling utamanya dari sudut akhlak adalah pakaian ini tidak menunjukkan tentang kemewahan. Kalau kita pakai jubah tak menunjukkan kemewahan sebenarnya. Kalau kita pakai jenis coat ataupun pakai jenis seluar yang berjenama, kita akan dilihat sebagai pakaian kemewahan. Tapi kalau jubah, sekadar jubah qamis yang macam tu tak nampak kemewahannya. Walaupun harganya mahal, orang tak nampak kita ni macam bermewah dari sudut pakaian. Sebab itu Nabi SAW suka sangat qamis. Seperti disebut dalam hadis bahawa kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah SAW, sesungguhnya pakaian yang paling digemari oleh Nabi SAW adalah al-qamis. Al-qamis. Dan kita juga bicara tentang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang warna pakaian Nabi SAW. Dia ada warna hitam. Okay. Dia ada warna hijau. Okay. Kemudian ada warna putih, ada merah, ada kuning, ada biru. Ada ni. Jadi bila warna putih, bila warna hitam, bila warna merah, bila warna biru, bila warna hijau. Jadi semua tu ada tempatnya dan ada rasional dari sudut pakaian tersebut. Okey, kita yang lepas kita bincang tentang baju warna putih. Okey. Apa kebaikan pakai baju warna putih? Okey. Pertama sekali adalah macam slide saya tak bergerak pula belakang. Bergerak Ustaz, bergerak. Okey. Kebaikan baju warna putih, pertama sekali baju ni cepat kotor. Baju cepat kotor. Jadi yang kedua, bila cepat kotor kita akan sentiasa bersihkan. Baju cepat kotor, dan yang kedua kita sentiasa bersihkan. Bila kita sentiasa bersihkan, kita menjadi seorang pembersih. Jadi dari sudut akhlak yang ketiga, dari sudut akhlak adalah kita menjadi seorang yang pembersih. Baju putih cepat kotor, dan bila cepat kotor kita akan sentiasa bersihkan. Dari sudut akhlak kita dapat satu kebaikan bahawa kita menjadi seorang yang pembersih. Menjadi seorang yang pembersih. Kotornya kita akan cepat bersihkan dan sebab warna putih ni dia cepat kotor berbanding warna-warna yang lain. Kalau warna hitam, warna hitam tak nampak kotornya. Sebab itu kalau kita bincang tentang rasional nanti, pakai warna hitam nanti pakai pergi perang. Kenapa pakai pergi perang? Sebab perang ni melalui perjalanan yang jauh, melalui debu, padang pasir dan sebagainya. Kalau kita berperang dengan baju yang dah kotor, dah macam kusam, dah berdebu, itu memberi isyarat kepada musuh kita bahawa menunjukkan kita ni dah lemah sebab kita daripada perjalanan yang jauh. Daripada perjalanan jauh, lepas tu nak sambung berperang. Berarti tentera Islam ni dah tenaga dah kurang lah. Tenaga dah kurang lah. Jadi senang kita kalahkan dia sebab nampak baju dia teruk sangat, dia jalan jauh dan menempuh debu dan sebagainya. Sebab itu hitam ni kurang nampak kotor dan mudah untuk kita jaga. Sebab itu kenapa putih? Putih untuk kita bila cepat kotor warna putih ni, dan kita akan sentiasa cepat bersihkan dan secara tak langsung kita sentiasa bersih, dan dari sudut akhlak kita menjadi seorang yang pembersih. Sebab itu pakaian Nabi SAW putih ni adalah untuk ibadah sebenarnya. Sebab bila kita pakai untuk ibadah, kita kena sentiasa jaga. Kita tak tahu mungkin ada najis pada pakaian kita. Kalau warna hitam kita tak nampak najis tersebut. Kan, tapi bila putih nampak jelas. Jadi dia akan menjamin pakaian kita bersih sepanjang ibadah kita. Okay? Dan kita bicara juga lepas, putih ni sunnah dipakai masa bila? Yang kita bincang, yang pertama sunnah dipakai putih ni pertama sebagai pakaian hari-hari kita, pakaian harian kita, pakaian harian kita. Yang kedua adalah supaya kita jadi pembersih. Kenapa sunnah dipakai hari-harian? Rasionalnya supaya kita jadi pembersih. Yang kedua, sunnah dipakai ketika ibadah. Kenapa sunnah pakai ketika ibadah? Disebut dalam hadis Nabi SAW, disebut alaikum bil bayad, hendaklah kamu memakai pakaian berwarna putih, fa innaha, kerana putih ini atyab wa athhar, kerana putih lebih bersih dan lebih suci, lebih baik. Jadi putih. Sebab itu pakaian ibadah sebab rasionalnya sentiasa bersih. Kita kena jaga kebersihan untuk ibadah kita sebab dia menjamin solat kita sah ke tak sah. Okay. Yang ketiga kita bicara tentang bila sunnah dipakai warna putih ni, berjumpa para ulama. Berjumpa para ulama. Kenapa jumpa para ulama disunatkan pakai baju warna putih? Dia adalah pakaian sopan. Putih ni pakaian sopan. Kalau kita pakai baju warna merah contohnya, ataupun pakaian ni dia nampak sangat
strikingnya, kita tertonjol di kalangan mungkin yang hadir ketika itu, ataupun ialah warna merah yang terlampau terang boleh menjangkitkan mata kita kan. Jadi putih ni pakaian sopan. Lepas tu Yati dan sidang pendengar oleh Allah SWT sekalian, kita bicara yang lepas dari sudut psikologi. Saya berbual dengan sahabat saya dan mentor saya lah, Puan Rina Bahar, dia pakar terapi warna, dia perunding image. Bila kami bertemu, saya hulurkan business card saya warna hitam. Business card saya warna hitam. Lepas tu dia kata, Ustaz, dari sudut psikologi ni, bila business card warna hitam ni, dia lebih kepada privacy. Lepas tu business card jarang orang buat warna hitam. Business card biasa, yang warna hitam biasa personal card. Personal card. Kita nak sekadar nak beri nombor telefon dan nama, kita pakai warna hitam. Sebab kita tak nak dikongsi. Jadi kalau kita bisnes dengan business card warna hitam, seolah-olahnya memberi isyarat pada kita, orang yang menerima kad kita tu, kita tak sedia untuk kerjasama. Tapi rupanya business card ni kena warna putih dan Allahumma salli dan cerah. Cerah memberi isyarat bahawa seolah-olah kita macam buka tangan untuk menerima kerjasama tersebut. Jadi putih sebenarnya, bila kita berjumpa dengan para ulama, kita datang dengan hati yang suci bersih. Yang kedua adalah kita bersedia untuk menerima ilmu sebanyak yang diberikan kepada kita. Sebab itu sunnah berpakaian putih ketika berjumpa para ulama. Para ulama di sini boleh kita kata tok guru, boleh kita kata ialah alim ulama, ustaz. Tetapi kita juga boleh iktibarkan ulama ni adalah bertemu dengan guru kita. Sebab itulah kalau kita perasan pakaian sekolah kita warna putih, pakaian sekolah menengah, sekolah rendah warna putih. Kalau sekolah tadika je yang beza sikit, warna purple ada, warna hijau ada, warna kuning ada, sebab anak-anak ni dia lebih tertarik pada warna-warna yang ceria, warna yang terang. Warna terang. Sebab itu dia kalau nak baju, dia nak warna yang warna terang kan. Dia itu sifat anak-anak yang ni. Okey. Yang keempat kita bincang yang lepas adalah solat Jumaat. Kenapa solat Jumaat? Rupanya pakaian putih ini dia tidak menyerap haba berbanding hitam. Ini kan berbanding hitam. Sebab hitam ni dia sifatnya menyerap haba. Kita keluar pada waktu tengah hari. Zuhur, maksudnya waktu matahari sedang terik. Jadi kalau kita keluar dengan pakaian warna hitam, kita akan menyerap haba. Bila menyerap haba, Allahumma salli, kita akan rasa tak selesa. Badan kita berpeluh, melekit dan sebagainya. Itu sunnah putih. Pertama dia pakai ibadah, sebab solat Jumaat itu adalah pakai ibadah. Dan yang seterusnya, kenapa tak hitam? Sebab biar kita ni rasa selesa, tak berpeluh. Kita menghadiri solat Jumaat ke masjid. Itu antara rasionalnya. Kalau tak silap saya, pada pertemuan kita lepas, Yati dan sidang pendengar oleh Allah SWT, dia sahabat pendengar kita yang bertanyakan soalan apa hukum memakai pakaian hitam ketika menghadiri majlis pengkebumian. Okay. Pertama sekali, dari sudut hukum, pakai baju warna hitam ni harus. Sebab dirujuk dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga memakai pakaian berwarna hitam. Okay. Cuma dari sudut rasional psikologi, nanti kita bincang warna hitam ni warna yang melambangkan kesedihan. Siapa yang memulakan? Orang-orang Nasrani sebenarnya, orang-orang Nasrani yang memulakan hitam ni warna kesedihan. Dari sudut psikologi pun dah menghukum bahawa hitam ni warna kesedihan, antaranya lah antaranya. Itu bila ada kematian mereka pakai warna hitam. Dari sudut kalau kita menghadiri, terutamanya orang perempuan, ada seorang pendengar kita, kaum ibu, dia kata, Ustaz dulu bila kita pergi majlis perkembangan ada orang meninggal, mesti kita pakai baju putih Ustaz. Tapi sekarang ni trend dah tukar jadi warna hitam. Apa hukumnya, dia tanya soalan kan. Okey. Kalau kita niat kerana mengikut orang-orang Nasrani, hukumnya haram. Hukumnya haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum tu, fahuwa minhum, dia adalah tergolong dalam kaum tersebut. Jadi kalau kita kata hitam ni warna hitam pakai untuk lawat orang meninggal, ataupun ziarah kubur, ataupun pergi ke majlis perkebunan, kita pakai warna hitam sebab itu hukumnya haram, sebab kalau kita meniru orang kafir. Tapi kalau kita memang daripada luar pakai baju hitam, tiba-tiba dia dengar berita kematian dan terus melawat, itu tak, hukumnya harus. Ini hukumnya harus, tak ada masalah. Hukumnya harus, tak ada masalah.
Dan kalau kita pakai pun macam tu orang perempuan, bila pakai warna hitam, dia kadang-kadang dia tidak menunjukkan Allah SWT bentuk badannya, bentuk badan. Mungkin dia di kalangan ahli keluarganya ataupun isterinya yang turut sama dalam cara pengkebumian yang ada. Jadi dia tidak menonjol, tidak tabarush. Jadi itu hukumnya harus. Malah dapat pahala sunnah pula kalau kita nak mengetuk bentuk badan kita. Kemudian yang tak bolehnya Yati dan sedang pendengar oleh Allah Taala adalah kita mengikut, kita niat mengikut orang Nasrani. Itu yang tak dibenarkan. Jadi tak ada masalah. Sebaiknya putih lah. Sebaiknya putih sebab yalah putih ni sunnah pakai harian. Sebaiknya putih. Jadi insyaAllah kita sambung nanti untuk warna seterusnya. Wallahualam. InsyaAllah. Semua warna kejap lagi kita akan kupaskan. Ustaz siap dengan nota. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah, kata orang tu usaha tu Ustaz untuk sama-sama nak memahamkan. Nak bagi kita semua faham dengan jelas tentang rasional sunnah warna bagi Rasulullah SAW. Ini kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk warna-warna yang lain, untuk anda jangan ke mana-mana. Tekan butang share bagi yang sedang menonton di FB IKIM FM dan juga FB Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi Rahmatan Lil Alamin. Jom jana pendapatan bersama dengan menyertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan susu kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 0199653166 untuk info lanjut. Dan Alhamdulillah waktu ini kita masih lagi bersama dengan Ustaz Rushdie untuk perkongsian kita dalam rasional sunnah warna. Kita masih lagi dalam bab keterampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi warna putih. Kita sambung dengan warna yang seterusnya Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah. Antara warna yang disebut dalam kitab Syamil Al-Muhammadiyah dan banyak hadis yang lain tentang warna hijau. Warna hijau. Hari ini saya pakai jubah hijau sebenarnya. Warna hijau walaupun dia nampak macam hitam tapi sebenarnya hijau. Daripada Abu Rimthah radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW memakai dua helai kain daripada kain burdah yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Boleh rujuk di belakang tu lah. Saya ada tuliskan, maksudnya aku melihat Rasulullah SAW memakai dua helai kain daripada kain burdah yang berwarna hijau. Ini hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengenakan baju hijau. Dan seterusnya kalau kita masuk, apa rasional ataupun kebaikan baju warna hijau ni? Pertama sekali adalah dari sudut rasional sains dia mengurangkan stres mata kita. Mengurangkan stres mata. Okey. Warna hijau ni warna ketenangan. Warna ketenangan. Okey. Warna hijau ni warna yang mendamaikan. Itu disebut pakai warna hijau. Okey. Yang kedua adalah warna hijau pakaian ahli syurga. Pakaian ahli syurga. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Insan ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihim thiyabun sundusin hudrun wa istabra wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Maksudnya mereka, ini ahli syurga, alaihim, dipakaikan pakaian daripada sutra yang halus dan sutra yang tebal, hudrun, berwarna hijau, warna hijau. Kemudian mereka akan diberikan gelang daripada yang terbuat daripada perak dan diberikan minuman oleh Allah SWT daripada minuman yang bersih, lagi suci. Okey. Jadi kita ambil alaihim thiyabun sundusin khudrun wa istabra. Pakaian ahli syurga hijau. Kenapa yang hijau? Sebab hijau ni lambang kedamaian sebenarnya. Lambang kedamaian, lambang ketenangan. Hijau ni warna yang boleh mengurangkan stres mata kita, kan? Dan kalau kita lihat bagi mereka yang begitu di FB ada satu gambar belakang ni, pernah terfikir tak kita bila doktor yang melawat pesakit di ward, mereka akan mengenakan pakaian doktor lah warna putih, kot warna putih. Kenapa putih? Sebab mereka ni akan Allah SWT berhadapan dengan pesakit, bertukar pesakit daripada pesakit pertama pergi pesakit kedua, pesakit ketiga. Kemungkinan dia membawa kotoran daripada penyakit yang pertama tu. Mungkin ada darah yang terkena pada baju kot dia warna putih tu, jadi akan jelas kelihatan. Jadi doktor ni kalau dia nak pergi menziarahi ataupun nak pergi memeriksa atau memberikan rawatan kepada pesakit kedua, dia lihat bajunya kotor, dia akan terus tukar ambil kot yang lain yang putih yang bersih.
kan. Tadi mungkin dia ialah nak ambil darah, mungkin terkeluar ataupun darah tu terpercik kena bajunya. Jadi kalau dia pergi ke pesakit kedua, dia akan memindahkan mungkin ada bakteria ataupun virus pada penyakit yang pertama tu kepada pesakit kedua. Sebab itu doktor yang melawat di ward dia kod putih. Kenapa? Sebab putih akan jelas kelihatan fotonya. Tetapi bila kita masuk ke Dewan Bedah, doktor di Dewan Bedah sudah lagi tidak mengenakan pakaian putih. Rasionalnya pertama ialah sebab mereka berhadapan dengan darah nanti akan menyebabkan baju putih kotor lah. Itu yang pertama. Yang kedua, rupanya merah ini adalah warna yang boleh menyebabkan mata kita ni letih, mata kita penat. Jadi bila mata kita penat, kita susah nak fokus. Sebab bila otot mata penat, dia lambat untuk dia dilaraskan ataupun di-adjust untuk dekat, jadi mata letih. Kalau doktor yang bertugas untuk apa nama kita panggil rawatan ataupun pembedahan, paling simple pun appendix lah. Appendix pun dalam 1 jam. 1 jam. Mereka berhadapan dengan darah 1 jam. Kalau yang ada seorang sahabat saya, Dr. Masjudin Tumin, dia pakar ortopedik di hospital di Johor lah, di Johor Bahru. Okay. Dia berhadapan dengan seorang pesakit warga asing yang terputus tapak tangannya sebab digunakan gergaji elektrik tu terputus dua. Jadi dia sambung tapak tangan ni, dia kata 13 jam lamanya. 13 jam sambung tapak tangan. Jadi dia akan berhadapan dengan darah selama 13 jam. Jadi mata doktor ni letih. Jadi bila mereka melihat hijau, dan warna hijau ni warna yang boleh mengurangkan stres mata kita. Itu masa kita bukan dapat rawatan lah, masa kita pergi ke kedai cuci mata pakar otomatis, kata lepas ni pagi-pagi buka tingkap, tengok benda hijau dulu. Mak kita pun kata tengok benda hijau dulu, dia kata sebab warna hijau ni warna yang boleh menyihatkan mata kita, warna yang boleh menurunkan stres mata kita. Sebab itu ni yang kita bincang tentang doktor pakar bedah tu, dia masuk. Okey, dan pesakit yang dia akan diselimutkan, akan ditutup dengan kain warna hijau. Okay, warna hijau. Kenapa? Sebab dia berhadapan dengan darah. Bila lihat warna hijau ni, mata mereka jadi tenang, mata mereka jadi dapat kurangkan stres mata. Ini saya rujuk kepada sahabat saya lah, Dr. Mahjudin, tentang rasional kenapa doktor pakar dalam bilik pembedahan baju hijau tapi di ward pakai putih. Bila saya nyatakan tentang rasional ni, dia kata ya Syah, ada kebenarannya. Rupanya hijau ni adalah warna ketenangan. Okay. Dari sudut psikologi, warna hijau ni, kalau kita bicara Yati dan sidang pendengar yang betul Allah SWT sekalian, dari sudut psikologi, warna hijau ni adalah memberi kesan menenangkan pada mata. Warna hijau, warna yang memberikan ketenangan pada mata. Sebab itu kalau kita bincang nanti dari sudut akhlak, warna hijau ni adalah warna pakaian Nabi SAW ketika berdakwah. Kalau putih tadi untuk ibadah, okay, hijau untuk berdakwah. Sebab Nabi berhadapan dengan orang-orang kafir yang emosi, yang tak boleh terima rasional, tak boleh terima rasional. Dia ni orang emosi. Jadi bila dia melihat Nabi SAW yang datang dengan warna hijau, sekurang-kurangnya mata mereka ni dapat kesan tenang tu daripada warna hijau, jadi akan menurunkan emosinya. Okay? Sebab itu kita kena, sebab itu muka bumi ni, kalau di Malaysia lah, di Malaysia hijau semua. Jadi hijau ni damai semua, tenang semua. Di syurga hijau semua dengan pokok buah-buahan, dengan pakaian ahli syurga hijau, damai, tenang. Dan kalau kita pergi ke hutan, kita rasakan kedamaian, kita rasakan ketenangan sebab semua hijau. Okay? Seterusnya, antara rasional psikologi ni adalah warna kedamaian dan nature. Nature ni semula jadilah. Walaupun sebenarnya nature ni tak boleh kita nak terjemahkan semula jadi, sebab tak ada benda yang semula jadi atas muka bumi ni. Semua tercipta dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuasaan Allah. Tapi itulah kita nak terjemah nature ni apa?
tak apalah kita guna alam semula jadi ataupun alam sekitar. Jadi warna kedamaian dan nature, warna semula jadi. Okay, dari sudut rasional kesihatan pula, kalau kita bicara, yang pertama adalah dia memberikan merehatkan badan dan mengurangkan tekanan. Warna hijau ni warna yang akan merehatkan badan kita dan mengurangkan tekanan. Ini dari sudut psikologi, dari sudut psikologi, dari sudut kesihatan. Tadi dari sudut psikologi, ini dari sudut kesihatan. Yang kedua, warna hijau ni dia mempunyai kesan penyembuhan dan kebersihan. Warna hijau dia mempunyai kesan penyembuhan dan kebersihan. Sebagaimana tadilah kalau kita pakai cermin mata, rampun macam ni, kita digalakkan untuk tengok benda-benda hijau. Untuk benda-benda hijau. Okay. Yang seterusnya, dia mampu untuk meningkatkan kesihatan penglihatan seorang. Tadi sebagaimana kita lihat tadi, dia mampu untuk meningkatkan kesihatan penglihatan seorang. Itu dari sudut sains, dari sudut kesihatan. Allahumma salli, kita digalakkan tengok benda hijau bagi yang ada masalah mata lah. Tapi tak ada masalah mata pun hijau ni baik untuk kesihatan mata, Jadi kalau untuk mendapat ketenangan, pada saya lah, untuk mendapat ketenangan, kita sejadah kita yang kita buat solat tu kalau boleh warna hijau. Boleh warna hijau. Okay, pakaian kita untuk solat putih, pakaian ibadah, tapi kalau terbaiknya sejadah kita ni warna hijau. Warna hijau. Dan kita berilah dia minyak wangi sikit pada sejadah. Bila kita sujud tu kita rasa tenang sebab minyak wangi. Nanti kita bicara tentang terapi minyak wangi, insyaAllah, sebab dalam kitab Syarah Muda ada cerita pasal minyak wangi Nabi SAW. Dan minyak wangi juga ada terapi, bau ni untuk terapi apa, bau ni untuk terapi apa. Kalau kita letak pada sejadah kita dah warna hijau, lepas tu minyak wangi, kita sujud nanti kita akan rasa damai, kita rasa seronok untuk sujud dan kita rasa tenang, barulah kita tak tergesa-gesa dalam solat. Sebab itu digalakkan. Kalau kita lihat selimut Nabi SAW, selimut yang dipakai oleh Nabi SAW adalah warna hijau. Selimut yang dipakai oleh Nabi SAW adalah warna hijau. Sebab apa? Nabi sukakan warna yang ketenangan, itu yang kita nak bicara. Dari sudut ni color psychology. Terima kasih pada mentor saya lah, atau guru saya, Puan Rina Bahar, dia pakar branding image. Dia yang berikan carta ni tentang ni. Disebut warna merah, tapi kita nak bincang warna hijau. Nak bincang warna hijau. Warna hijau ni dia melambangkan dari sudut psikologi ni adalah kualiti. Hijau ni kualiti, mutu. Nampak Puan Sarbia Abu Bakar, dia respon kat kita, dia kata macam sejadah dekat Raudah, kapet dekat Raudah, dia kata. Raudah warna hijau. Kalau di luar Raudah ni merah kan. Sekarang ni di luar Raudah pun dah warna hijau, yang terbarulah warna hijau, tapi hijau yang lebih gelap sikit. Tapi Raudah hijau yang Allah SWT, hijau yang cerah, Sebab itu dia kata Raudah tenang dia tu sebab kapet warna hijau. Ya, ada kebenarannya tentang tu. Yang kedua, hijau ni dari sudut psikologi adalah Allah SWT, dia warna semula jadi. Tadi warna nature tadi lah. Yang ketiga dari sudut psikologi, warna hijau ni adalah warna penyembuhan. Yang keempat, dia hijau ni warna kesegaran dari sudut psikologi. Ini boleh rujuk dalam color psychology. Yang kelima, dia adalah warna tentang grow. Grow ni perkembangan, pertumbuhan yang baik. Tu dia panggil grow. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warna pertumbuhan, warna hijau. Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita rujuk lagi, ni dia sudut psikologi. Kita akan bincang dengan warna-warna yang lain. Jadi kalau ada soalan, kita boleh buka pada soalan lah sebelum kita masuk pada warna yang lain. Warna hijau pula ada sedang pendengar yang betul Allah Ta'ala disebut dalam satu laman web atau portal, dipanggil healthinfocus.net. Dia kata how color affect your body. Bagaimana warna ini boleh memberi kesan kepada Allah SWT kehidupan anda. Jadi disebut bahawa
sebagaimana kita sebut tadi lah, tentang warna ni warna kedamaian, warna yang boleh mengurangkan stres, lepas tu dia boleh improve penglihatan kita, dan seterusnya dia penyembuhan. Itu yang disebut tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang warna, tentang house color affect your body, insyaAllah. Jadi selepas ni kita akan bincang tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, warna yang seterusnya. Jadi kita rasa cukup sekitar tu, Allah Allah. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika. Sebelum kita berhenti rehat, kita nak respon satu antara perkongsian sahabat kita ni yang memang bekerja di hospital, Ustaz. Rohaizal binti Ismail kata, secara saintifiknya warna hijau bertentangan ataupun opposite dengan warna merah dalam colours wheel, maknanya roda colour lah. Jadi di dalam bilik bedah, doktor melihat darah semasa pembedahan. Jadi bila tengok warna hijau, membantu doktor untuk cari focus point bila mana warna merah start untuk blend semua objek bersama-sama. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ilmu kan Ustaz kan. Kita akan berhenti rehat ketika untuk anda rakan pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, jom ajukan sahaja di FB IKIM FM ataupun di WhatsApp IKIM di 011290040004 ataupun di YouTube channel IKIM. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin dan Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin untuk bersama dengan perkongsian kita Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, berkongsi hari ini tentang warna, rasional warna dalam penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita kongsikan warna putih dan kali ni Ustaz kongsikan warna hijau, dan alhamdulillah banyak respon daripada sahabat-sahabat kita berkongsi tentang ini. Antaranya Ustaz, kita boleh kongsikan Ustaz kan, sahabat kita dari Negeri Sembilan ni kata Sarip Dol Negeri Sembilan, baju warna-warni macam no Ustaz kan, baju warna-warni macam mana, satu perkara. Keduanya ada sahabat kita ni dia kata Ustaz kata tak berapa suka warna hijau, harap lepas dengar penerangan Ustaz akan belajar suka warna hijau. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tu antara perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat kita Ustaz. Mungkin Ustaz nak sambung sikit lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita tadi yang berkongsi tentang ni bertugas di hospital, di bilik bedah kan. Menarik perkongsiannya dan alhamdulillah. Saya sebenarnya terus terang saya kata saya lah bukan pakar semua bidang. Terutamanya dari sudut bidang perubatan. Saya terpaksa merujuk kepada sahabat-sahabat saya yang lebih mahir. Saya boleh mengkaji mungkin dari sudut rasional akhlak.
Dan saya bukan juga pakar psikologi, tapi saya merujuk kepada sahabat-sahabat saya yang hebat dari bidang psikologi. Dan saya juga merujuk kepada sahabat saya yang penunding image dan pakar warna. Saya rangkumkan ilmu-ilmu mereka semua dan saya bawakan di showroom radio IKIM ini untuk kita dengar sama-sama. Jadi pertama sekali minta maaf kalau ada sepanjang perkongsian saya ada kesilapan. Saya tahu saya bukan pakar, jadi kita sekadar berkongsi kajian yang menghimpunkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dimiliki oleh ramai. Jadi kita rangkumkan dan kita kaji dan kita kita cuba bongkar apa rahsia, apa rasional di sebalik sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Yati dan sidang pendengar yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita masuk pada warna yang seterusnya. Selesai di kesempatan masa untuk kita masuk yang seterusnya adalah warna merah. Tadi disebut oleh sahabat kita yang bertugas di apa nama? Ya, Yati. Kita rasa tak sempat untuk warna merah ni Ustaz. Okey, nanti kita respon kita respon sikit Ustaz daripada tak sempat. Mungkin kita respon sikit daripada rakan kita ni, soalan daripada Sabariah Abu Bakar Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey. Sabariah tanya Ustaz. Disebut tadi kenapa wanita Timur Tengah suka pakai warna hitam. Mohon pencerahan. Okey. Ya Ustaz. Pertama sekali, warna hitam ni warna yang menutup bentuk badan kita. Warna hitam adalah warna yang menutup bentuk badan kita. Terutama orang perempuan lah, orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan niatnya pakai warna hitam ni, dia menutup bentuk badan, okey, Allah SWT, itu terbaik untuk kita pakai, untuk kita niatkan untuk itu. Kemudian warna hitam ni, kalau bagi wanita dia warna yang tidak tabarush, warna yang tidak menonjol berbanding warna merah, warna kuning, kan, warna yang tidak menonjol sebenarnya. Okey. Dan seterusnya rasional dari sudut sains, okey. Di tanah Arab ni dia suhu ataupun cuaca di sana adalah panas dan kering. Berbeza di Malaysia, suhu kita adalah panas dan lembap. Jadi bila panas dan lembap, kita berpeluh, peluh kita tu dia jadi melekit. Kita tak selesa. Sebab itu di Malaysia warna kulit hitam ni kadang tak sesuai untuk kita pakai pada waktu tengah hari. Sebab itu tadi kita bicara tentang putih tu, antara tempat yang sunnah kita pakai ketika hari Jumaat, sebab hari Jumaat kita nak keluar untuk solat. Kalau kita pakai baju hitam ataupun pakai baju yang berwarna gelap, kita menyerap haba, jadi badan kita melekit, jadi solat tak rasa selesa. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid banyak aircon. Kalau tak ada yang tak aircon, kita mungkin berpeluh bila nak habis khutbah ni. Mulut kita mengomel sebab berpeluh lah, kan. Sebab itu putih ini dia tidak menyerap haba. Bagi orang-orang Arab, kalau kita lihat Nabi SAW pun ada jubah hitam, kan. Bagi orang-orang Arab, bila mereka berpeluh dan peluh mereka ini tidak melekit, kering sifatnya sebab udara kering, peluh itu jadi aircon, jadi penyejuk kepada badan. Jadi penyejuk kepada badan. Sebab itu kalau kita rujuk ada gambar jubah Nabi SAW, jubah Nabi diperbuat daripada material yang keras, yang kasar. Sebab kalau kasar dia akan menyebabkan berpeluh, dan berpeluh dia tak melekit. Jadi berpeluh itu akan menyejukkan badan, Sebab itu orang-orang Arab dia lebih gemar pada kain hitam sebab dia dapat aircon secara semula jadi tu. Aircon secara semula jadi tu. Wallahualam. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Kita ada juga rakan kita kongsi Ustaz di WhatsApp IKIM daripada sahabat kita ni, kata makcik Norma biasanya masukkan sejadah ke dalam mesin basuh dan campurkan pewangi. Alhamdulillah, dia akan harum tahan 2 minggu. Terbaik. InsyaAllah. Ramai sahabat-sahabat kita memang suka warna hijau, antaranya Nur Hayani, Alias dan sebagainya. Harap-harapnya bila dah suka warna hijau, bila Ustaz terangkan tentang rasionalnya, lagi tambah suka lah, insyaAllah. Dan kita sampai ke hujung-hujung Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni kita berikan sedikit kesimpulan bila kita terangkan tentang rasional sunnah baginda Rasulullah SAW dalam bab warna ini. Ustaz, silakan. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau kita bicara tentang sunnah ini, iaitu kita bincang tentang rasional sunnah ataupun rahsia di sebalik sunnah. Sunnah ni
kalau kita rujuk adalah tariqah, cara hidup, cara hidup. Dari sudut berpakaian, kenapa Nabi SAW pakai baju warna hijau, ada rasionalnya. Jadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk mengkaji, untuk kita membongkar apa rahsia di sebalik amalan sunnah Nabi SAW. Kalau yang mendengar hari ini di Corong Radio ataupun di FB, boleh terus berkongsi dengan sahabat-sahabat kita dengan cara tekan button share lah, tekan button share untuk semua tahu, oh lepas ni mungkin semua orang pakai baju hijau. Jadi kalau Malaysia ni semua pakai baju hijau je, oh tenang hati kita. Tenang hati kita. Tapi jangan pula lepas ni minta pada kerajaan tukar lampu merah tu jadi warna hijau pula. Habis belanggar semua. Kan, tak boleh lah. Merah ni, nampak merah berhenti, kalau tak berhenti darah keluar. Darah keluar. Jadi kena tahu tentang hijau baru boleh jalan. Hijau baru boleh jalan. Jadi sebenarnya banyak rahsia yang kita bongkar. Sebenarnya kalau kita imbau, kita dah bersiaran masuk tahun ketiga kan, tentang bicara tentang rasional sunnah Nabi SAW. Banyak yang kita bongkar, kita kongsikan. Jadi siapa yang nak tengok balik, boleh tengok balik lah di page IKIM FM. Boleh scroll balik video-video siaran langsung kita daripada sejak 2019 hingga 2021 ni. 2021. Doakan saya dan doakan penerbit kita juga, Yati Paradi, sihat, diberikan idea, diberikan ilham oleh Allah untuk menerbitkan rancangan-rancangan menarik, dan seterusnya diberikan kepada kita ni kesihatan, umur yang panjang untuk terus berkongsi, insyaAllah. Yati. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan kita hujung ni ada satu lagi komen Ustaz daripada sahabat kita. Dia kata warna hijau, warna ketenangan. Sahabat kita ni suka melihat sawah yang menghijau. Saya pernah keluar negara bila melihat rumput menghijau, terbentang luas dan kambing biri-biri seperti ulat di tengah-tengah padang, Ustaz. Masya Allah. Ketenangan. Dan Alhamdulillah yang kita kongsikan pada hari ini untuk perkongsian kita, dan insyaAllah minggu depan seperti mana yang Ustaz nyatakan tadi, kita akan sambung untuk warna merah Humairah, insyaAllah. Minggu depan kita bakal kongsikan. Untuk anda akan mendengar, kena tunggu, nantikan perkongsian kita. Sampai bertemu lagi minggu depan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Fatah wal Haqqu